من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Muslimin dan muslimat sidang jemaah rahimakumullah, alhamdulillah dengan limpah rahmat Allah kita dapat salat subuh secara berjemaah, bangkit pada pagi ini, dipanjangkan umur, diberikan kesihatan dan dapat kita bertemu lagi di dalam pertemuan kuliah subuh ini setelah lama bercuti, dan semoga Allah SWT menerima amalan kita pada bulan Ramadan yang lepas. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Jadi tak lewat jugalah saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Tak lama Raya Haji pula sekejap tak beraya. Saya ingin menyambung kembali sedikit perkongsian berkaitan dengan Rasulullah SAW sebagai pendidik terulung. Sebab kena sebut je tajuk ni, kerana bila saya duduk di kursi ni, biasa orang ingat saya akan cerita tentang pusaka je terkenal dengan pusaka. Tapi dah tajuk pusaka tu dah dah habis dah yang asasnya. Nanti insyaAllah kita sambung lagi kalau ada kesempatan. Saya lebih subuh ni kita lebih kepada pengisian diri pula lah, pengisian rohani orang yang menyampai juga, membaca hadis-hadis Nabi, dan fokus kepada bagaimana Nabi SAW ini berinteraksi dengan sahabat, mengajar para sahabat ni macam mana. Sebab kita lihat generasi yang dikeluarkan, yang dididik oleh Rasulullah SAW ni jadi hebat, dan tidak ada lagi generasi yang sebaik itu, generasi yang sebaik yang dididik oleh Rasulullah SAW. Ya, bila sebut sahabat Nabi, kita tahu tu tak ada challenge lah, generasi yang dididik oleh Rasulullah SAW. Padahal mereka yang dididik oleh Nabi ini datang daripada zaman jahiliyah. Ya, zaman jahiliyah yang kita pun maklum kehidupan mereka, ya ada tamadun, tetapi dari sudut akhlak, adab, kehidupan dia itu memang kita lihat sosial lah, ya, sosial. Tapi bila datangnya baginda Nabi SAW, berubah kehidupan mereka daripada zulumat ila nur, ya, daripada kegelapan kehidupan itu, kehidupan akhlak dengan budinya, dengan keimanannya, kepada penuh dengan cahaya, ya. Itu yang kita sama-sama ingin pelajari. Jadi dalam pertemuan ini kita lihat kembali, ya, beberapa hadis Nabi. Dalam hadis yang lepas saya ada berkongsi berkaitan dengan cara Nabi ini bila berinteraksi atau berkata, bercakap. Ini bukan dalam bentuk pengajaran pun, dalam kehidupan berbual pun Nabi ini jenis yang bercakap jelas dan tidak gopoh. Ini disebut oleh isteri baginda sendiri, Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu sardakum hadha walakinnahu kana yatakallamu bikalamin baina fasl
yahfazuhu man jalasa ilaihi. Diriwayatkan daripada diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Katanya, tidaklah baginda Nabi SAW itu bercakap tergopoh-gopoh ataupun tergopoh-gapah seperti tergopoh-gapahnya percakapan kamu, merujuk pada orang awam. Kerana bila cakap dengan gopoh-gapah atau kesamaran ini akan menyebabkan pendengar sukar memahami. Cara baginda bercakap, kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah jelas dan orang yang duduk bersama baginda boleh menghafalnya. Jadi Nabi ini dikurniakan dengan jelas percakapan. Ya, kita panggil Jami' Malik. Jami' Malik ni maksudnya bercakap ini menghimpunkan perkataan yang terbaik. Ayatnya adalah ayat yang senang difahami dan ringkas, bukan yang melirik-lirik. Apatah lagi bila baginda ini mengajar, tidak banyak melirik-lirik, lebih kepada perkara-perkara penting. Kalau ada tambahan itu pun ayat-ayatnya disusun. Serupa kalau kita ni nak membuat karangan kan, tulis padam, buat oh tak cantik ayat ni, padam buat ayat baru pula. Jadi ayat yang terakhir itu kemas. Bila baru kita hantar untuk editor kan, macam tu lah. Tapi Nabi tak adalah cakap padam macam tu. Bila baginda bercakap, itulah perkataan yang tak perlu diedit lagi. Ya, Allah kurniakan, ya dah Rasul terakhir, mesti Allah beri perfect dari sudut bagaimana menyusun tutur kata itu. Kita mencontohi, kita nak buat lebih mustahil lah, ya. Lebih baik dari Rasulullah mustahil lah, tapi kita cuba buat terbaik. Sebab itu cara Nabi bertutur ini di dalam pendidikan, siapa-siapa jadi guru ke, jadi pensyarah ke, jadi penceramah ke, ataupun kalau tidak begitu pun jadi ibu bapa pun, jadi mak ayah kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, mencontohi juga cara didikan itu. Salah satunya adalah cara bercakap. Cakap dengan anak, cakap laju ke, ataupun cakap ringkas sangat ke, cakap sikit. Tapi masalahnya cakap sikit anak tak faham, dia macam ya, bermuka-muka surat, bermuka-muka surat. Jadi bukan bermuka-muka, banyak muka surat pula. Ini bukan saya cakap, ini budak-budak report. Dulu saya pernah mengajar, sebelum saya kerja sekarang. Dulu saya pernah mengajar di sekolah-sekolah kafah, mengajar budak-budak kan, budak sekolah agama. Bila kita cerita-cerita, dia budak ni kita tak payah tanya, dia akan khabarkan. Dia budak-budak ni dia jenis, terutama dia 1, 2, 3, dia jujur. Benda yang tak perlu cerita pun tentang keluarga dia pun dia cerita. Dia nak kongsi juga budak. Jadi kan nak cakap mak dia macam mana perangai, tak tanya pun. Ustaz tahu tak tu ibu? Kita dah sudah. Kita nak stop, dia nak cerita kan, kita dengar dulu. Ustaz tahu tak ayah saya? Ustaz tahu tak mak saya? Macam tu. Salah satu yang komplain ni, dia kata mak dia, biasa mak lah kena, ayah kurang sikit. Dan dia sudah bercakap ni, kita nak cerita yang lain. Janganlah kau ibu marah kat saya nak sampaikan yang anak murid dia. Jenis bercakap payah berhenti, dia kata. Tapi orang lelaki pun ada. Kita pun tak tahu macam mana nak hentikan dia. Ini nak cerita yang budak terlibat, payah berhenti. Dia bila perangai itu ada pada ibu atau ayah, nanti anak menurun juga. Ini nasihat untuk diri saya sekali lah. Menurun macam sihir lah, ya. Menurunkan akhlak itu, anak dia pun akan berbudaya begitu, ya. Jadi Nabi ini
Kata Aisyah ni isteri baginda Nabi SAW. Jarang isteri dipuji lelaki dia kan. Tapi bila isteri puji lelaki itu bermaksud memang bagus lelaki dia kan. Saya pun isteri tak ada puji tuan, maksudnya tak bagus lah, tak sampai tahap bagus macam Nabi yang jauh. Ya, saya ingat ada pakar motivasi ni cerita dah lah ni. Dia cakap lah, tapi kebetulan isteri di belakang. Ni cerita orang, saya bukan ada di sebelah isteri dia, ni cerita orang yang meriwayatkan. Pakar dia cakap lah, kita mesti gini, mesti gini, mesti gini. Jadi isteri dia yang belakang cakap dia tu buka rumah pun dia sama. Isteri dia cakap gitu. Jadi Aisyah ni, dia cerita Rasulullah SAW ni, perbuatan baginda, Aisyah tak cakap itu. Cakap dia tu, kat rumah lama dia. Tak, Aisyah kata Rasulullah ni, bila tanya macam mana keadaan ni, sebab Aisyah lebih dekat akhlak di Quran, Masya Allah, cakap tentang suaminya akhlak di Quran. Nabi ni bila bercakap tak berapa-apa, bukan tak berapa di kalangan sahabat ni, balah di dalam alam rumah tangga tenang, tak berapa-apa. Itu kehebatan lah ya. Kita nak contoh itu, kita nak mencontohi. Tak dapat 100%, mungkin dah tak dapat, mustahil lah nak dapat 100%. Kurang-kurangnya dapat 10% pun hebat dah ya, dengan cara kehidupan Nabi SAW. Dalam hadis yang lain, hadis panjang sikit ya, saya terus kepada saya baca beberapa matan dia dan kita tengok terjemahannya. Anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhu qala sa'altu Khalid Hind bin Abi Hala wa kana wassafan faqultu sif li منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير إلى آخر الحديث. Hadis agak panjang, saya baca terjemahan dia daripada Sayyidina Hasan bin Ali. Ini daripada siapa ni? Cucu baginda Nabi SAW radhiyallahu anhu. Sa'altu Khali, aku bertanya kepada pak cikgu yang bernama Sayyidina Hind bin Abi Hala, dan beliau menyebutkan sifat-sifat Rasulullah. Maksudnya Sayyidina Hasan bin Ali ini bertanya kepada Hind tentang sifat Rasulullah. Apa dia ditanya, ceritakanlah kepadaku akan sifat-sifat Rasulullah. Beliau pun berkata, adalah Rasulullah ini sentiasa bersedih. Maksudnya bukan bersedih menangis itu, maksudnya bukan banyak kehidupan baginda ni, bukan banyak bergelak ketawa. Kehidupan baginda ni kebanyakannya dalam keadaan banyak memikir, sentiasa berfikir, sentiasa bersedih dan sentiasa berfikir. Bukan masa muka, tidak. Baginda ni senyum, banyak masanya senyum, tetapi banyak memikirkan perkara yang serius. Sebab baginda ni memikirkan umat, memikirkan berapa banyak masuk neraka, berapa banyak masuk syurga umat dia. Bukan ceritakan aku masuk neraka atau syurga, tidak, ataupun cerita tentang ahli keluarga dia, tidak. Baginda fikir umat. Syekh Mutawalli Syamawi dalam tulisan dia kata, Rasulullah SAW ini orang yang paling banyak apa dia panggil hamman ni maksudnya memikirkan benda berat, resah lah bahasa Arab ya. Resah maksudnya tak tenang jiwa. Kalau orang kita tak tenang jiwa berfikir,
Tapi bagi dia tidak begitu. Nak cerita Haman ni sentiasa resah memikirkan umat. Tetapi orang yang paling banyak ibtisaman, paling banyak senyum. Kita kalau resah tak senyum dah lah. Contohnya kita na'udzubillah lah, berhutang dengan alung contohnya ya. Berhutang lekat dengan alung tak lepas lah. Alung ni faham macam mana, lagi lambat bayar hutang, lagi double, triple, gada-gada naik. Tak payah nak senyum dah kalau kena gitu hidup ya. Jadi Nabi SAW ni lain, baginda ini paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan paling banyak memikir tentang umat. Jadi aksar sentiasa bersedih, maksud sentiasa dalam keadaan resah dari sudut memikirkan umat ya, sentiasa berfikir. Tetapi paling banyak senyum. Semakin banyak dugaan, lagi banyak senyum. Tidak mempunyai masa untuk berehat. Kehidupan penuh daripada sebelum subuh untuk kehidupan baginda yang peribadi sebelum subuh ni, baginda tahajud dan sebagainya, sehinggalah selepas Isyak. Biasanya lepas Isyak baginda tidur awal. Maksud itulah waktu rehat baginda kalau dalam bacaan saya lah. Dan itu adalah yang dilakukan oleh salafus soleh, orang-orang dahulu, orang-orang awal, ulama yang ditinggalkan oleh baginda sama sahabat, tabi'in diikut sifat ini. Itu lepas Isyak adalah waktu bermula rehat, dan Nabi ini ada rehat waktu itu saja, dan tak banyak jam lah, sebab dah biasa ya. Macam kita ni tak biasa, bukan kita, saya lah nak tidur, nak bagi juga 6 jam. Jadi nak tidur awal tu payah. Tapi sekurang-kurangnya dapat bangun sembahyang subuh dan berjemaah tu, alhamdulillah, tu hebat dah. Pada saya lah, setakat tu dah hebat lah. Tapi bagi dalam sahabat, tahajud tu payah nak tinggal ya. Bahkan para Nabi ni, amalan tahajud itu menjadi kewajipan, sembahyang malam ya. Jadi Nabi ini, kata Sayyidina Hind bin Abi Halah ini, tidak mempunyai banyak masa untuk rehat. Banyak diam maksudnya berbanyak bercakap ya. Tidak bercakap perkara yang tidak perlu. Banyak diam. Duduk tidaklah duduk kita panggil melepak macam tu kan, lepak situ berjam-jam. Itu bukan cara Nabi. Sebab baginda ni dia kira seolah-olah kalau kita tengok kehidupan baginda ni macam percakapan baginda boleh dikira. Boleh dikira maksudnya orang nak hafal apa dia buat ni. Baginda berbuat, baginda bercakap, orang nak hafal. Jadi baginda kalau banyak bercakap macam mana ni? Sebab dulu tak ada rakaman. Ada baginda mengajar, ada baginda duduk makan, baginda ditanya soalan. Kalaulah Nabi ini jenis yang banyak bercakap, hari ini pun kalau Nabi ni, kalau kita tengok jenis yang kurang bercakap pun, kita hadis banyak orang. Tapi ya dah, hadis tu berulang-ulang isi dia, cuma riwayat menyebabkan banyak. Bayangkan tuan-tuan, kalau Nabi ni jenis yang banyak bercakap, membebel, contohlah yang membebel, bukan kita kata salah membebel, dia nak cerita jenis banyak bercakap. Nabi jenis banyak bercakap. Saya ingat hari ini kita hadis, mungkin almari ni kena keliling surau sebab nak tulis ucapan Nabi tu banyak. Sahabat pun pening pada nak meriwayatkan banyak sangat. Memang hadis Nabi tu banyak, tapi sesuai dengan perbuatan, percakapan yang baginda bercakap ya. Sebagai manusia takkan tak bercakap langsung, tapi bercakap perkara yang penting. Itulah hadis-hadis yang kita dapat pada hari hadis Nabi, diriwayatkan oleh isteri-isteri baginda ya. Isteri-isteri baginda Aisyah ni bila tanya tentang perkara yang dalam rumah tangga, tanya Aisyah, tanya Ummu Salamah, tanya isteri-isteri baginda ya, yang sempat dengan riwayat dari Khadijah ni. Saya tak jumpa sangatlah, tak banyaklah, sebab dia adalah awal Islam ni, waktu tu periwayatan tak banyak sangat.
Tapi zaman Sayyidah Aisyah jadi isteri Hafsah adalah waktu-waktu yang banyak riwayat. Jadi mereka inilah yang tak mencatat sebenarnya, mengingatkan perkataan Nabi. Kalau Nabi banyak cakap, payah nak ingat, payah nak ingat banyak. Jadi Nabi ini jenis kurang bercakap, tidak bercakap perkara yang tidak perlu, memulakan percakapan dan menutupnya dengan nama Allah. Hebatnya menjaga kata-kata. Bercakap dengan kata-kata yang ringkas lagi padat. Dalam bahasa Arab kita panggil jawami'il kalim. Nabi bila orang tanya macam mana bagi dia bercakap, biasa orang Arab ataupun ulama akan sebut yatakallamu bi jawami'il kalim, bercakap dengan perkataan yang ringkas. Jawami'il kalim ni ringkas dan padat, ataupun mungkin kata ringkas, padat dan tepat. Hanya padat saja tapi tak tepat. Dia tepat. Itulah jawapan. Tak ada jawapan lain. Ya. Kita panggil jawab kalim. Kemudian Nabi ini bercakap jelas. Dia ada fasal. Fasal maksudnya macam cakap-cakap stop, cakap-cakap stop. Bukan terus, tak ada fasal, tak ada koma. Tak ada full stop tu. Lagi dah teruknya. Ini cakap seperti ada koma, ada stop, dia ada macam itu baca berita buat karangan, tapi tak sebiji macam baca berita. Dia kan baca berita tu boring kalau orang dengar. Dia ada intonasi lah. Jadi disebut sebagai tidak kekurangan dan tidak berlebihan, ya. La fudula wala taqsir, tak lebih, cakap tak melebihi tapi taklah pendek sangat sampai orang pun apa benda nak cerita kan. Nabi tanya, orang tanya betul jawab la ataupun jawab tidak. Itu pendek sangat. Tak boleh sikit sangat. Mesti ada penerangan lepas itu. Dan Nabi ini tidak bersikap keras dan menghina. Tak suka menghina orang. Dan bila bercerita tentang nikmat, bagi dia akan cerita nikmat itu, nikmat Allah itu lebih. Walaupun nampak kecil je, tetapi Nabi, sebab dalam surah Al-Duha sebutnya fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Selalu sebaca wadduha wal laili idza saja, surah Al-Duha selesai. Di akhir itu fa'amma bi ni'mati rabbika hadis. Adapun nikmat yang Allah berikan kepada engkau, ceritakanlah. Cerita tu bukan nak cerita aku banyak duit, aku kaya. Tu cerita kita punya riak pula. Dia nak cerita nikmat Allah beri pada kita. Allah bagi kesihatan contohnya. Ceritakanlah. Cerita ni agar kita ni merasa kebesaran Allah. Nabi ini bila ada nikmat walaupun kecil, bagi dia akan ceritakan nikmat tu. Contohnya kita ada nikmat deria kan. Kena Covid dulu. Alhamdulillah ramai dah kurang lah. Tapi hari ni semalam kes 4,000 balik. Gaya masa kan. Saya rasa semalam 4,000. Kemarin kemarin 4,000. Sebelum raya 1,000. Jangan tambah lagi lah. Baru pergi mengajar buka emas ni hari ni. Semalam makan mari. Apa tadi? Masa kena Covid, hilang dia rasa kan. Tak ada. Dari hidup tak ada langsung. Makan garam tak rasa masin. Ikut belakang lori sampah tak bau busuk. Sebab saya cerita ni, saya pernah kena bukan Covid, kena jenis sesama yang power. Mungkin masa tu ada Covid sikit kot. Jenis nama lah. 3 ke 4 hari saya kena tu, tak ada dia langsung. Makan garam tak rasa saja, makan garam tak rasa. Kenapa tak ada rasa? Jangan sudah. Tak ada rasa. Lalu buang air pun tak ada bau. Ni bau ni punya penyakit ni. Ikut belakang lori sampah tak ada bau. Buang sampah tak ada bau. Tanya orang kena Covid bau ni begitu juga. Satu hari rupanya lama-lama kita akan semakin okey kan. Saya ikut belakang lori sampah bawa kereta. Ikut je lori sampah, ikut belakang, bau sampah. Sikit je baunya, tapi bau sampah tu. Saya rasa Alhamdulillah, terus Alhamdulillah. Padahal bau lori sampah dia.
Alhamdulillah sebab dapat bau. Bukan sebab wangi, bau sampah tak rasa wangi lah, bau sampah kan. Bakal bau sampah lah. Tapi kita sebut Alhamdulillah. Nikmat rupanya. Dah lama tak dapat rasa, dapat sikit je nikmatnya. Jadi kita boleh cerita rupanya sebelum ni kita tak rasa sangat nikmat, merasa ni. Tapi bila Allah tarik 3-4 hari tu, bagi sikit, bagi balik, oh nikmat sungguh rupanya. Walaupun deria je pun, bagi kita deria, tapi itulah nikmat Allah. Dan Rasulullah SAW ni kata Hind bin Abi Halah, baginda ini nikmat tu ada kecil tapi cerita dia banyak. Cerita kebesaran Allah, kehebatan nikmat itu. Nabi ini suka membesarkan segala nikmat yang Allah beri, walaupun kecil dan sedikit. Tidak pernah menghina sedikit pun dalam bab makanan. Baginda ni tidak mencaci makanan dan tidak pula memujinya lebih-lebih. Tidak mencaci dan tidak lebih-lebih sangat memuji. Sikit-sikit, oh sedap sungguh, sikit lebih sangat pula, over. Dan tidak mencaci makanan. Tak sedap dia masuk, tu cerita orang tak sedap dia masuk, itu mencaci. Tak pun merendah-rendah makanan yang orang bagi, tak pernah. Tuan-tuan mungkin pernah dengar cerita Nabi dihidangkan beberapa biji limau. Limau yang saja perempuan Yahudi itu bagi, yang paling masam. Nabi makan, tak berkunyut kan, tak berkunyut, saya panggil tak berubah muka, makan dengan senyum pula tu, macam mana sahabat tu sebelah tu tengok. Jarang Rasulullah ini makan seorang-seorang. Bukan jarang, tak pernah. Biasa Nabi makan, bila orang hadiah makanan, Nabi tak makan seorang. Dia akan pergi ke rumah Sayyidina Ali, ajak makan sekali. Itu cara kita makan lah. Bukan cara yang Nabi ajar, jangan makan seorang-seorang, kongsi. Jadi Nabi kalau orang bagi, bawa pergi rumah orang lain, Nabi bagi salam. Atau kalau lalu bagi dia ajak terus. Tak nak seorang-seorang, nak makan bersama. Tapi itu bagi limau, Nabi seorang-seorang makan, satu-satu. Sahabat kata, tak pernah pula Rasulullah buat macam ni. Pasal apa pula? Rupanya orang Yahudi itu, perempuan tu nak testing Nabi ni, betul ke dia akhlak terpuji, bagi limau. Dia kutuk lah, minta lah, senyum je makan limau. Limau apa? Limau masam dan mampus. Mungkin kita boleh kata limau nipis tu kalau bagi kan. Aku dah makan, tuan-tuan tak makan limau nipis. Saya dulu tak makan, sekarang pun tak makan juga. Tapi pernah makan. Sebab ada sekali saya belajar belajar tentang ubat-ubat ni lah. Bukan bomoh, tapi macam bomoh lah juga. Tu dia hiris limau nipis tu saya makan. Limau nipis tu hiris makan. Memang masak punya lama-lama, jadi dia macam mengelokkan suara sikit, bukan suara jadi sedap, jadi lancar lah, tidak terlalu tersekat-sekat. Salah satu yang Allah alam, dan sekarang dah lama dah suara tersedap balik. Apa tadi? Dan Nabi tidak mencaci makanan, dan sentiasa baginda tidak pernah marah. Tidak pernah marah kerana dunia. Tetapi kalau baginda marah, berubah air muka itu kerana Allah. Maksudnya, kalau orang itu membuat perkara yang menyalahi akidah atau hukum syarak, baru nampak baginda marah. Kalau mencaci Nabi ini, Nabi tak marah, tak berubah muka pun. Mencaci contohnya, marah kat Nabi, marah perkara yang tak kaitan dengan agama Allah. Kita tak setuju dengan pandangan Rasulullah, tak setuju. Memanglah dia macam tu. Muhammad contoh kan, Muhammad tu memang macam tu, atau memfitnah dia. Nabi tak, yang tu baginda tak berubah muka. Biasalah kena kutuk sebab Nabi ini membawa ajaran yang berlainan dengan masyarakat waktu itu. Biasalah kena kutuk.
Takkan semua puji dalam pandangan kita lah. Tapi apabila menghina ajaran Allah, akidah, berkaitan akidah atau hukum hakam, maka barulah nampak Nabi ni marah. Tapi marah baginda berubah muka, bukan dengking. Tak ada. Bodoh ni tak ada. Perkataan bodoh pun kita tak pernah dengar. Ialah bahasa Arab, maksudnya menggunakan perkataan ahmak. Ahmak bahasa Arab ni bodoh, ahmak. Ahmak maksud bodoh lah. Ablah, bodoh juga. Setengah perkataan ablah, tapi bukan semua maksud ablah bermaksud bodoh. Ada seorang pelajar saya dulu, nama ayah dia Ablah. Mula saya ingat maksud bodoh, tengok kamus, iaitu ablah bukan maksud bodoh. Saya pun dah nak tercakap lah, tukar nama ayah orang punya ablah tu maksud yang lain, maksud yang baik. Tak semua ya, sebab kita bukannya tahu semua perkataan. Jadi kena tengok kamus dulu. Jadi Nabi tak guna perkataan itu, ahmak, ablah, ataupun ada beberapa perkataan Arab menunjukkan bodoh lah ya. Nabi ini apabila menunjukkan sesuatu, kata Hasan bin Ali ini, bila menunjukkan sesuatu, baginda akan menunjukkan seluruh jarinya, macam tu ya. Di sana kan macam ni, atau macam ni tak? Semua jari. Contohnya nak pergi mana? Nak pergi KL. Kat mana KL? Sana KL. Macam tu. Tunjuk semua. Tapi ini bukanlah menunjukkan bahawa kalau kita buat begini atau begini kurang adab. Ya. Cerita tu Nabi tunjuk, menunjukkan seluruh jari baginda. Cuma adat kita sebab kita ni tunjuk ibu jari kan. Tunjuk ibu jari. Orang kata ibu jari tunjukkan tempat itu kesalahan orang, kesalahan kita empat. Itu orang punya tafsiran lah. Saya rasa tak ada kaitan itu tafsiran. Atau tunjuk macam ni. Ini dua ya. Dua orang salah, tiga kita salah. Saya ingat itu tafsiran je lah. Tak ada kaitan pun. Bukanlah, pada saya bukan bermaksud qillatul adab, bukan bermaksud kurangnya adab. Kalau ada orang tunjuk, lain kan tunjuk muka, awak ni itu memang tak ada adab lah. Macam tu kan. Itu tak ada adab lah. Maksud kita tunjuk sesuatu ya, dengan jari ataupun itu pun tak ada. Itu adalah adat lah, adat tempat kita. Tapi nak cerita Nabi ini, bila tunjuk, baginda akan guna semua jari. Macam tu, semua jari ya. Dan apabila baginda mengkaguminya, akan membalikkannya. Maksud baginda akan macam itulah, terbalikkan tangan. Akan macam mana dia cerita, mungkin macam ni lah ya. Bukan menunjuk, mesti bermaksud menunjuk. Kalau ada tempat tu mungkin kebesaran Allah, baginda akan ini tempat cantik macam tu lah kot ya. Mungkin begitulah, menunjukkan sesuatu di depan. Jadi kita ini macam ni keadaan, baginda membalikkan tangan. Wallahu a'lam. Apabila bercakap, baginda menghimpunkan jari jemari. Ia meletakkan tangan kanan di belakang jari kiri, tangan kanan di belakang jari kiri. Macam inilah dia kurang ya. Macam ni bercakap kan. Ini kita panggil body language ya. Dan saya pun belajar juga itu. Sebab tu bila bercakap dengan orang yang tak kira lah, bercakap mengajar ke, ataupun bila bercakap dengan seseorang depan, kita akan pegang tangan macam ni ya. Dia wajar. Saya ingat dulu ada satu kursus dia minta, masa tu dia ajar tentang body language dan posture ketika berucap. Orang yang bercakap tu tiba-tiba dia kata, saya nak minta setiap seorang memperkenalkan diri di hadapan. Saya nak tengok macam mana cara dia berdiri, dia bercakap. Jadi setiap orang buat, seorang-seorang ada yang macam ni, ada yang macam-macam cara lah kan, sebut pokek lah. Ada tiba-tiba seorang audiens tu, seorang daripada peserta tu, dia tanya, tuan suruh orang ke tuan buat pula? Suruh mengajar tu buat. Dia kata, bila saya kena suruh, saya pun keluar juga. Nak buat macam ni ke? Macam ni ke? Lepas tu dia kata, biasanya orang akan
yang cara yang betulnya bila cakap di hadapan, memperkenalkan diri, dia buat tangan lurus dan pegang macam ni. Betul kot, ada pegang motivasi ni. Itu cara lah, boleh je. Tapi nak sebutkan bila Rasulullah bercakap, baginda menghimpunkan jari, meletakkan tapak tangan kanan kepada belakang jari kiri, macam ni. Macam ni lah, lebih kurang kan. Ini cara dia. Kalau kita tengok dalam berita dulu, saya tengok wartawan TV3 kan, bila dia menyampaikan satu, dia akan macam ni kan, saya rasa lah. Bolehlah. Itu cara kita, satu, kita nampak beradab dengan orang di hadapan, dan yang keduanya, kita mendatangkan, bila pegang tangan ni, kita yakin diri kita. Ya, bila memegangkan dua tangan, menyebabkan kita lebih yakin berbanding kita lepaskan tangan. Perkara ni belajar sebenarnya. Kalau menjadi guru, jadi macam saya bekerja untuk menyampaikan kepada anak murid cara-cara yang boleh meyakinkan diri kita sendiri dan juga audiens. Dua-dua ada give and take dia. Jadi kita tengok Nabi buat macam mana. Saya ingat seorang pensyarah saya, bila mula mukadimah, dia akan membaca satu, biasa yang saya sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Biasa di awal kuliah kan. Tapi itu yang ringkas lah. Dia pensyarah saya ni, setiap kali masuk kelas, dia akan membacakan satu hamdallah yang puji-pujian panjang. Jadi kami bila masuk, ada guru, salah seorang murid itu, dia catat apa yang guru dia sebut. Bila selalu murid dalam dia ingat, bila masuk ni dia akan sebut hamdallah, puji-pujian bagi Allah dan apa kata-kata. Seorang yang mencatat itu adalah Menteri Pendidikan dulu, ya, Dr. Masli Malik, sekelas dengan saya. Catat. Bila guru tu datang, memulakan, dia membaca sekali ikut mulut. Tengok catat ya. Rupanya apa yang selalu dibuat mukadimah itu adalah mukadimah Rasulullah SAW apabila baginda mengajar mula. Bila dulu tak ada Google kan, bila buka hadis, rupanya ini kalau Rasulullah yang selalu untuk guru kami sebelum bila memulakan perkataan dalam pengajaran, baru tahu Rasulullah membuat pujian, memberikan pujian bagi Allah dengan pujian yang panjang. Ya. Jadi bila guru buat, rupanya guru-guru kita pun bila mengajar tu, dia membaca dulu kitab bagaimana Rasulullah menyampaikan pada sahabat, dan dia buat pula kepada anak-anak murid dia. Cuma saya pula tak buat. Baik, apabila baginda marah, maka akan berpaling dengan memegang muka, maksudnya menutup muka lah. Memegang maksudnya menutup muka agar dapat menyembunyikan kemarahan. Dan apabila baginda gembira, baginda menundukkan pandangan. Gembira sangat, tak adalah duduk kau tawa terkikir-kikir tu ya. Gembira, baginda menundukkan pandangan dan ketawa dengan dan tawanya adalah senyum. Baginda tak ada ketawa terbahak-bahak, banyak senyum. Kalau ketawa pun tidak menunjukkan suara yang kuat, dan tetapi menampakkan gigi, nampak gigi baginda yang cantik, putih dan menawan, kata Sayyidina Hind bin Abi Halah. Ini salah satu daripada ciri-ciri Rasulullah SAW bila berkata. Dan eloklah cara-cara Nabi ini kita terapkan dalam hidup kita, dalam pengajaran ya. Termasuk semua kita ni adalah pengajar dan pendidik ya. Paling tidak pun pada anak-anak, pada pasangan ya. Pada pasangan, pada anak-anak tu paling tidaklah ya, dan mungkin lebih daripada itu kita belajar daripada Rasulullah SAW. Jadi setakat ini dapat saya kongsikan dengan muslimin dan muslimat sekalian. Semoga ada istifadahnya ya, ada faedahnya pada kita. Semoga Allah SWT ini menjadikan kita orang yang baik, lebih baik daripada tahun-tahun lepas ini, lepas Ramadan ini. Lebih banyak berfikir tentang kematian, kata ya, Rasulullah SAW ini suruh kita banyak mengingat mati. Lebih banyak bercerita tentang akhir zaman, akhir kehidupan
Saya baru ingat baru-baru ni bapa kepada kawan sekelas anak saya ni, hantar anak pergi sekolah, tu pergi kerja ni. Bukan hantar anak, dia balik kerja malam, tak tahu anak dia pergi sekolah macam mana. Biasanya ayah dia hantar, dia kata itu ayah dia shift malam. Anak dia datang sekolah, dalam pagi tu juga cikgu panggil suruh balik. Aksiden kat Hidai tu kan, aksiden motor, meninggal dunia. Baru habis Ramadan ni, baru kelas awal-awal masuk sekolah. Ini perkara yang kita tak jaga, boleh berlaku pada diri kita juga. Mana nak tahu termasuk diri saya. Jadi kita berharap semoga Allah SWT beri kita kekuatan untuk jadi lebih baik daripada hari-hari yang datang, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma akhrijna min adh-dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana min abwabil ilmi وافتح لنا من أبواب العلم وزينا بالأخلاق حسنة بالعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه منكم. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.